Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi dimuliakan Ustaz Irwan selaku teman bicara kita pada pagi ini, yang diraikan, yang didoakan selalu dan senantiasa pendengar radio Hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hidayah dan taufiknya Allah terus melembutkan hati kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tentulah gerakkan hati kita ini dengan tujuan untuk memberi kebaikan kepada kita. Kerana ilmu itu adalah jalan menuju iman. Artinya apabila kita mendapat ilmu, artinya kita sedang melalui jalan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Dan orang berada di dalam majlis ilmu, insya-Allah orang yang hampir dengan Allah, mudah-mudahan begitu insya-Allah. Dan apabila kita lihat orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu, umpama air yang terus mengalir. Air yang terus mengalir artinya air yang bersih dan jernih. Manakala kalau kita berhenti menuntut ilmu, jemu untuk menuntut ilmu, maka kita seperti air yang sedang tertakung, lama kelamaan akan kotor dan berkadak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi hidayah dan taufiknya untuk kita cinta kepada ilmu, kerana cinta pada ilmu boleh membawa kepada cinta kepada iman. Tajuk yang kita pilih pada pagi ini untuk kita kongsikan bersama dengan para pendengar juga ada kaitannya dengan ilmu. Apabila kita nak mendapat ilmu, tentulah kita mendengar. Kita mendengar. Jadi kita akan merendahkan diri untuk bukan bercakap tetapi untuk menjadi pendengar. Dan apabila kita nak mendengar sesuatu itu, tentulah sesuatu yang kita cinta. Jadi orang yang boleh mendengar ilmu, menjadi pendengar kepada ilmu, hanya orang yang mencintai ilmu. Sekali lagi saya ulangkan, kita hanya boleh mendengar bila ada cinta. Sebab tu ini kaitan dengan tajuk kita, iaitu tugas cinta yang pertama ialah mendengar. Tugas cinta yang pertama ialah mendengar. Baik, manusia dia memerlukan didengar, untuk didengar intihannya, keluhannya, cita-citanya, impiannya, seperti mana mereka memerlukan makanan. Ustaz Irwan dan para pendengar tentu sedia maklum apa akibatnya bila kita tidak makan. Kita lapar, kita tidak bertenaga. Begitulah jiwa kita, begitulah perasaan kita. Apabila kita tidak didengar, maka waktu itu kita akan rasa tertekan, kita akan jadi pemurung, kita akan jadi marah, kita akan rasa terpinggir. Sebab itu kalau kita lihat dalam pendidikan anak-anak, kalau kita lihat di sana ada suatu kecerdasan yang perlu kita bangunkan. Di samping kecerdasan akalnya, yang dikata IQ, ada satu kecerdasan lagi, iaitu EQ, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini hanya dapat kita tingkatkan pada diri anak-anak apabila anak-anak diberi right to be heard. Dia diberi peluang untuk didengar. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang pendidikan kita gagal melahirkan manusia yang sempurna, kerana kita hanya menumpukan kepada IQ semata-mata. Kejayaan dalam pelajaran belum menentukan kejayaan dalam kehidupan. Sebab itu bagaimana anak berdepan dengan kekecewaan, bagaimana anak-anak menghadapi dengan kemarahan, macam mana dia menguruskan kemarahannya, ini berkaitan dengan EQ. Jadi kalau di sekolah, di IPT, di Institut Pengajian Tinggi, kita hanya membekalkan ilmu akademik, tetapi dalam pendidikan secara holistik, kita juga memberi tumpuan kepada pembinaan emosi. Sebab itu kita kata mesti mendengar, mesti didengari anak-anak kita. Tadi saya tertarik dengan perbincangan sebelum saya datang ke sini tentang kreativiti. Bagaimana kita memerlukan meraihkan orang yang unik, orang yang kreatif adalah unik. Jadi kenapa kadang-kadang sifat kreativiti yang ada ni di kalangan masyarakat kita, bukan dalam masyarakat, kadang-kadang di rumah kita sendiri kan, di dalam pejabat kita, unit bahagian kita, kadang-kadang kita tidak memberi hak untuk didengar kepada orang yang kreatif. Jadi orang kreatifnya bila dia nak cakap, oleh kerana dia berbeza, jadi akhirnya kita potong dia cakap dia. Jadi artinya kita meminggirkan kreativiti dia kerana kita tidak mendengar. Sebenarnya bukan anak-anak saja, tetapi manusia seluruhnya perlu didengar.
didengar. Perlu didengar, ya. Sebab itu kalau kita lihat Ustaz Irwan, kalau kita rajin mengamati, ya, kalau ada nanti program di radio, termasuk dalam Radio IKIM sendiri, ada program misal kata nak soal jawab, nak menceritakan masalah. Kadang-kadang kita lihat pemanggil-pemanggil dia lebih banyak nak bercakap. Kadang-kadang dia nak bertanya satu soalan ataupun dia bertanya satu pandangan, tetapi dia yang lebih. Itu bukan satu keaiban. Ya, itu satu petanda, petunjuk, indikator bahawa yang memanggil itu perlu didengar saja. Jadi apabila ustaz ataupun kaunselor ke siapa-siapa dia mendengar dan sebagainya, itu sudah dapat memberi kelegaan pada jiwanya. Kerana manusia ini perlu didengar. Baik, sebab itu fitrah, ya, seorang bayi, ya, Ustaz Irwan, ya. Sebelum dia melihat, dia mendengar dulu. Sebelum dia melihat, dia mendengar dulu. Sebab itu bila dia seorang bayi dilahirkan, sebaik dilahirkan, ayahnya ataupun siapa warisnya akan mengazankan dan mengiqamatkan untuk diperdengarkan di telinganya. Ya, dia tak boleh lihat lagi. Mata tu macam okey, tetapi dia tak nampak lagi. Sebenarnya dia dah dengar dulu. Sebab itu dalam Al-Quran kita lihat, kalau nak sebut tentang sam'ah dan absar, dia akan dulukan mendengar dulu. Mendengar dulu baru melihat. Jadi begitulah manusia. Dan secara fitrahnya manusia ni dicipta dua telinga, satu mulut, supaya dia lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila kita ada dua telinga, artinya bila kita nak saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, perhubungan yang harmoni dalam masyarakat ke, dalam keluarga ke, ataupun dalam negara sekalipun, perlu ada sifat dengar. Ataupun kita boleh mendengar luahan kata-kata daripada orang yang sedang kita hadapi. Subhanallah, kalau kita lihat sifat-sifat orang mukmin sendiri di dalam Quran, dia kata sami'na wa ta'na. Gitu, ya. Orang mukmin itu apabila ada hukum datang daripada Allah, ada keputusan daripada Allah, ada ketetapan daripada Allah, mereka tak berkata-kata apa-apa kecuali sami'na wa ta'na. Mereka dengar dan mereka taat. Bukan sami'na wa asaina. Mereka bukan enggan ataupun meninggalkannya, ya. Jadi ini, subhanallah, kalau kita sebutkan mendengar dengan kasih sayang, dia sangat sinonim. Sebab tu saya katakan tugas cinta yang pertama ialah mendengar, ya. Sebab itu mendengar ini bukan hanya untuk kita belajar, seperti mana yang saya katakan awal-awal tadi. Mendengar bukan saja untuk kita mendidik, yang dikatakan seek to understand then to be understood, itu kita memahami dulu baru dipahami. Untuk memahami kita banyak mendengar. Dalam pendidikan begitu, ya. Dalam pendidikan kita bukan mengajar, kita lebih mengajak. Mengajak tu bersama-sama, artinya ada satu komunikasi yang aktif, sharing, ya. Baik, begitu juga dalam memimpin. Tapi yang paling penting sifat mendengar ni adalah untuk mencintai, mengasihi dan menyayangi. Itu penting. Jadi kalau kita nak bina kasih, kita nak bina cinta, kita nak bina sayang, mesti ada mendengar, ya. Sebab itu saya nak tanya pada diri saya sebagai perkongsian dan juga sahabat-sahabat di luar sana, ya. Siapa kekasih yang paling agung? Siapa penyayang yang paling tinggi? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia bersifat as-sami', bukan saja mendengar tetapi maha mendengar. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala patut dan wajib kita sayangi, kita kasihi, kerana sifat Allah tu maha mendengar. Ya, maha mendengar. Jadi cuba kita lihat, ya, supaya kita nampak betapa hebatnya, ya, Allah yang maha mendengar ini. Kalau manusia, kalau kita Allah tak suka kalau kita tak mengadu padanya. Walaupun kita mengadu berulang-ulang kali, Allah tetap suka. Jadi Allah tak suka kalau kita tidak mengadu. Berbanding dengan manusia, manusia tak suka apabila kita banyak mengadu. Betul, ya? Jadi itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita solat, misal kata kita memperdengarkan pujian, kita mendengarkan rintihan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah dalam doa, ya, dan sebagainya, dalam zikrullah kita memperdengar. Dan Allah maha mendengar, ya, Allah maha mendengar. Jadi kalaulah kita minta pada Allah, kalau cuba kita bayangkan seorang sahabat yang paling akrab,
Hatta seorang suami yang paling baik lah, isteri yang paling baik, kalau pasangannya mengadu benda yang sama, hari-hari setiap masa jumpa je mengadu, jumpa saja mengadu, kita akan jadi bosan macam mana pun. Tapi kita tak cakap lah selalunya, tapi kita timbul juga, jumpa dia muka masalah Tapi Allah sebaliknya tidak. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersedia, sentiasa mendengar rintihan hamba-Nya setiap masa dan setiap ketika. Sebab tu Allah itu kekasih yang agung, cinta yang penyayang, yang maha tinggi. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendengar yang tidak diperdengarkan ataupun yang diperdengarkan. Allah mendengar sesuatu yang tidak diperdengarkan. Kita ni kadang-kadang dalam hidup kita, bila kita berdepan dengan sahabat, kadang-kadang kita dah luahkan, macam tak dengar je. Bos kita kadang-kadang kita cakap masalah pada dia, dia dengar tak? Sedangkan kita sudah berulang kali meluahkan sesuatu yang sama. Kadang-kadang isteri kita sebagai isteri, kita meluahkan pada suami, kita sebagai suami, kita meluahkan pada isteri. Macam tu juga, dia dengar ke apa yang saya katakan begitu? Sebab setelah diperdengar pun dia tidak mendengar. Sebab itu ada kata-kata kalau kita tak dengar bisikan, kita terpaksa mendengar jeritan. Sebab itu berapa banyak hubungan yang retak kerana ketika pasangan kita, ketika anak buah kita, ketika pengikut kita bercerita tentang kita secara bisik-bisik, tak dengar. Dah menjerit pun kadang-kadang tidak mendengar. Ini kelemahan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, subhanallah, Allah boleh mendengar sesuatu yang tidak diperdengarkan. Suara hati yang begitu tinggi. Jadi ini yang kita harap. Subhanallah. Kemudian Allah mendengar tanpa memilih-milih. Tanpa memilih-milih. Allah mendengar. Kalau kita kadang-kadang minta maaf kadang-kadang kita orang yang tinggi daripada kita, kalau bercakap kita menelinga kita dengar betul-betul, kita bagi perhatian. Orang tu ada pangkatnya, ilmunya tinggi, ustaz. Tiba-tiba ada orang yang kita anggap kurang sikit ilmu ataupun dia sebagai pekerja biasa, kita endah tak endah saja Tetapi Allah tidak begitu. Allah mendengar tasbih ataupun pujian seorang walinya. Allah juga mendengar tangisan seorang pendosa. Yang paling tinggi Allah dengar, yang paling rendah pun Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Siapa saja, yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang tidak berpangkat, yang cantik, yang hodoh, semua Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Kita kadang-kadang sebagai manusia, kita kadang-kadang lebih ada selektif. Kita akan memilih orang-orang tertentu saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Sekali-kali tidak begitu. Kemudian Allah mendengar seluruh hamba-Nya, tidak kira masa dan tempat. Tidak kira ramai atau sedikit. Contoh kalau kita di dalam masjid lah, kita kata kita berdoa. Kemudian sahabat kita berdoa juga. Kemudian di belakang kita, di hadapan kita, semua berdoa. Tak payah kita kata, you doa pelan-pelan lah, saya nak doa ni, nanti tak dengar. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala, jutaan manusia, satu masa berdoa, Allah mendengar semuanya. Tak payah kita minta diperlahankan doa orang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mendengar. Kerana Allah mendengar tanpa frekuensi ataupun tanpa medium dan sebagainya. Tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh halangan dan sebagainya. Yang ini yang kita lihat, Allah adalah kekasih yang utama kerana Allah Maha mendengar. Baik, sebab itu Allah Maha penyayang kerana Allah mendengar. Baik, selepas Allah, siapa yang Maha mendengar? Yang tinggi sifat pendengarnya, tentulah orang yang manusia yang paling menyayangi kita. Kalau ditanya siapa yang paling menyayangi kita, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih Rasulullah kepada umatnya lebih daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang pendengar yang baik. Cuba kita lihat secara sepintas lalu sebelum kita berkongsi dengan para pendengar kita. Rasulullah seorang pemimpin yang mempunyai visi yang begitu besar, mission yang begitu penting, tetapi dare to be little. Boleh turun ke bawah. Satu ketika Rasulullah mendengar seorang budak menangis. Rasulullah bertanya, kenapa budak itu menangis? Cuba bayangkan kita, bayangkan seorang pemimpin yang besar, kadang-kadang dia tidak akan dengar budak-budak macam cakap bawah-bawah apa tangisan budak ni, dipandang begitu. Tapi tidak, Rasulullah SAW dia boleh mendengar seorang budak yang mana kalau ikutnya tidak ada kepentingan apa-apa.
Jadi integriti itu Ustaz Irwan, ketika saya membaca buku tentang integriti, dia kata integriti ditentukan bagaimana kita melayan orang yang tidak mempunyai, kita tidak punya kepentingan apa-apa pada dia. Bagaimana kita melayan orang yang tidak ada, kita tidak ada kepentingan dengan dia. Begitulah Rasulullah, seorang budak yang tak ada apa-apa pun, tapi Rasulullah boleh mendengar. Itu menunjukkan bahawa sifat integriti Rasulullah sangat tinggi. Subhanallah, Rasulullah boleh mendengar sahabat-sahabat yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia boleh merendah dirinya mendengar kata Salman Al-Farisi, ini pakar dalam ketenteraan. Oh, kami orang Parsi menggunakan taktik parit. Ini yang dikatakan creativity, think outside the box. Rasulullah boleh dengar dan boleh terima pandangan Salman. Dan pada satu ketika Rasulullah boleh dengar seorang petani yang apabila Rasulullah kata ini cara menanam kurma, petani itu bertanya, ini wahyu atau tidak, kan? Kalau kata Rasulullah ini bukan wahyu. Kemudian petani itu menunjukkan satu kaedah menanam kurma yang lebih baik mengikut kepakarannya. Sehingga akhirnya Rasulullah kata, antum a'lamu fi umuru duniakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Boleh faham, ya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan Rasulullah ni bukan manusia biasa. Ada mukjizat, kita tengok, ya, ada wahyu. Tetapi satu ketika di Hudaibiyah, ketika Rasulullah tidak jadi mengerjakan haji pada waktu kerana tentangan, kekangan daripada orang kafir Quraisy, Rasulullah masuk. Kerana apabila masuk ke kamarnya, setelah dia meminta sahabatnya untuk bercukur dan juga menyembelih korban, tapi sahabat-sahabat tadi bukan enggan, tetapi mereka terkesima. Mereka, orang kata, pause kejap, ya, kerana mereka begitu eager, begitu bersemangat untuk mengerjakan haji tahun itu, untuk masuk ke Mekah. Tiba-tiba anti-climax, ya. Jadi mereka sebagai seorang manusia biasa, kerana keimanan mereka, kegairahan mereka melakukan ibadah yang begitu tinggi, tiba-tiba tak jadi. Mereka terkesima waktu itu. Hingga perbuatan itu menyebabkan Rasulullah masuk ke kamar dan menceritakan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah memberi penjelasan atau memberi saranan. Ya Rasulullah, engkau keluar saja bercukur dan kurbankan. Nescaya mereka akan mengikutnya. Jadi Rasulullah pun mengikut saranan isterinya dan akhirnya para sahabat mengikut. Maksudnya pos itu terhenti sekejap, tiba-tiba terus sampai mereka tersedar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sifat mendengar pandangan daripada isterinya, ya. Begitu juga apabila isterinya Siti Khadijah memberi saranan supaya Rasulullah kali diasak dengan wahyu yang pertama supaya berjumpa dengan Warakah bin Nawfal, Rasulullah akur dan menerima cadangan itu dan bertemu dengan Warakah bin Nawfal, dan Warakah bin Nawfal bagi explanation ataupun penjelasan apa yang sebenarnya siapa yang Rasulullah temui itu. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pendengar yang baik. Jadi Allah yang Maha Penyayang, Rasulullah yang penyayang, semuanya ada sifat pendengar. Tepuk dada tanya hati kita, bagaimana sifat mendengar yang ada pada kita untuk orang yang di sekeliling kita, sama ada orang di atas kita ataupun yang di bawah kita, ataupun di kiri atau di kanan kita. Jadi saya rasa cukup itu sebagai pembukaan. Mudah-mudahan ada pencerahan, ada perkongsian yang boleh menambah mutu kepada perbincangan kita pada pagi ini daripada para pendengar, insya-Allah. Baik, kita nak mulakan Ustaz dengan bersama dengan pendengar kita melalui Facebook waktu ini. Daripada Raji Hasan, katanya orang-orang tua perlu perhatian bila mereka berbicara, tetapi yang menyedihkan ada anak-anak selalu interrupt dan tidak mahu orang-orang tua ini meneruskan bicara mereka itu. Mungkin pandangan yang terbaik daripada Ustaz, silakan. Ya, apabila kita interrupt ataupun kita memotong ataupun memintas cakap orang lain, ya, ada beberapa penyebabnya. Ada berapa penyebabnya, ya, kita buat begitu. Satu, kalau yang memintas tu orang di bawah, ya, mereka tidak ada, kurang adab kepada orang atas, ya. Jadi kepada orang yang lebih tua, sepatutnya kita menghormati orang tua, ya. Jadi biarlah orang tua tu bercakap dan kita dengar, walaupun mungkin pandangan kita, kata-kata kita lebih dynamic, lebih energetik, orang muda, kan, tetapi apa salahnya untuk kita mendengar kata-kata orang tua yang lebih berpengalaman. Namun begitu, kadang-kadang orang tua juga kena memberi laluan kepada orang di bawah, anak-anak, ya. Jadi tidak adalah istilah lagi kita kata aku dulu makan garam dan sebagainya, kan. Kerana
kadang-kadang ilmu yang begitu pantas gerakannya sekarang ini menyebabkan orang-orang tua kadang-kadang tertinggal. Jadi mereka juga boleh menjadi pendengar yang baik. Sebab tu Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Ya. Jadi apabila ada penghormatan, baru kita boleh mendengar. Bila ada kasih sayang kepada yang bawah, barulah kita boleh mendengar. Jadi saya kira dalam hal ini bukan soal muda atau tua, tetapi siapa yang mula bercakap dahulu, kita kurangkan kita waktu tu kita beri laluan untuk dia mendengar, ya, untuk laluan untuk dia mendengar. Jadi saya akan berbincang nanti apakah halangan-halangan dalam kita mendengar, ya. Tapi sebelum tu kita berkongsi dululah Ustaz Irwan, ya. Kita berkongsi. InsyaAllah. Kita teruskan bersama dengan pemanggil kita seterusnya waktu ini. Kita mulakan dengan Amnah dari Johor Bahru. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Amnah dari Johor Bahru. Saya ingin bertanya Ustaz, ya. Sekiranya kita menghadiri majlis ilmu, ya, tak kira mana macam apa-apa juga ceramah, seumpamanya dalam majlis Maulid Rasul ke, kemudian kalau kadang-kadang kita tak apa pergi, bila kita tanya pada kawan-kawan, nanti dia cakap, oh sedap. Tapi bila kita sedap, apa isi pengantul lah, isi ceramah tu, dia kata, dia tak, macam dia tak salim, saya tak ingat dia tadi. Adakah ilmu tak berkesan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Puan Amnah. Ini soalan ni nampak simple, tetapi boleh menjadi satu cetusan untuk kita melihat sesuatu yang lebih serius di sebaliknya, ya. Jadi sekarang ni kita di majlis-majlis ilmu, sebab tu ada dalam Facebook mengatakan ada beza antara majlis ilmu dengan majlis ceramah. Majlis ilmu tu apabila orang yang datang, dia membawa kitab, membawa catatan, dia mendengar secara agresif, ataupun dengan mendengar secara agresif ni maksudnya dengan mencatat, dengan melihat bukan saja words, tetapi dia lihat intonasi, dia melihat body language, bahasa tubuh orang yang menyampaikan, guru yang menyampaikan. Itu dia kata majlis ilmu. Majlis ceramah ni datang santai je. Selalunya majlis ceramah ni penceramah yang bawa kitab, yang orang mendengar tak bawa kitab. Jadi saya kira kita boleh kompromikan begini, ataupun kita sinergi begini, kan. Majlis ceramah ni dia umpama dakwah. Dakwah kita cari orang dan sebagainya, kan. Jadi orang yang kurang kesedaran, kadang-kadang kita ceramah dululah. Bila dia dah dakwah, bila dia dah ada kesedaran, dia akan nak memperdalamkan lagi apa ilmu yang itu. Baru kemudian ada majlis ilmu. Jadi ceramah itu adalah dakwah, majlis ilmu itu adalah tarbiyah. Dakwah adalah mengajak orang, tarbiyah ialah orang dah ada kesedaran, dia datang kepada ilmu. Jadi saya rasa jangan timbulkan dikotomi antara majlis ilmu dengan majlis ceramah. Baik, untuk Cik Amnah tadi, tentang ada dengar sedap, inilah penyakitnya. Inilah kadang-kadang kita dengar majlis ilmu tu, minta maaf saya katakan, ataupun majlis ceramah, kadang-kadang macam dengar macam penglipu lara, ya. Kita hanya seronok, tetapi bila kita tanya apa yang dapat balik, hanya sedap, seronok, bersemangat dan sebagainya, tetapi tidak ada constructive ideas ataupun ilmu yang tersusun untuk kita sampaikan, ya, untuk kita sampaikan. Sedangkan pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apabila seseorang kamu mendengar ilmu, hendaklah kamu menyampaikan, balighu anni walau ayah. So, sampaikan kepada orang yang ketiga, ya. 3-person learning kalau dalam NLP dia kata, kita belajar dengan niat nak mengajar. Maksudnya kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk tu dengan niat, kita punya mindset untuk menyampaikan semula. Bila kita nak menyampaikan semula, barulah kita catat dan sebagainya. Jadi kemungkinan, kata Rasulullah, ada kemungkinan orang yang ketiga tu lebih faham daripada orang yang hadir dalam majlis ilmu tu. Sebab dari maklumat-maklumat yang lengkap tu, oleh kerana pemikiran dia lebih tinggi, jadi dia dapat faham yang lebih tersirat daripada orang yang membawa maklumat. Tetapi kalau orang yang membawa maklumat tu, dia maklumat langsung tak ada, macam mana dia nak menghadamkan? Kita tengok bila Sayyidina Abu Hurairah dia keluar daripada majlis Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, dia kata. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Dia pun sampai kepada Sayyidina Umar, dia kena tampar. Sayyidina Umar tampar dia kerana Sayyidina Umar bukan kerana dia ini, kerana kalau orang tak nampak yang tersirat, sebab Sayyidina Umar berwatak pemimpin. Jangkauan visi dan misi pemimpin ini jauh daripada hanya penyampaian ilmu. Sebab Sayyidina Umar
kebimbangan kalau hadis ini dieksploitasi. Hanya mengucap la ilaha illallah tapi tak bertindak, tak melaksanakan Islam secara syumul, maka dia masuk syurga. Begitu saja kan. Hanya di bibir saja, tidak meresap ke hati. Itu pandangan Sayyidina Umar. Tetapi sekiranya Abu Hurairah tidak menyampaikan kepada Sayyidina Umar tidak akan ada pahaman yang begitu. Jadi apabila mereka berdepan dengan Rasulullah, kedua-duanya betul, kata Rasulullah. Abu Hurairah yang menyampaikan betul, Sayyidina Umar pun yang menampakkan betul. Khalas. Mereka tidak ada perbalahan lagi. Jadi ini yang kita kena lihat secara lebih terperinci. Jadi apakah sekarang ni ceramah-ceramah agama hanya kita dengar sebatas otak kiri, ataupun hanya kita mendengar sebagai minta maaf hanya escapism, ataupun pelarian jiwa saja, kita dengar okey habis dan sebagainya. Orang tanya sedap, tak ada. Kita hanya berkata begitu. Jadi ini satu cabaran untuk kita lebih serius lagi dalam majlis ilmu ataupun majlis ceramah, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan bersama dengan Nuraini Dol dari Facebook yang kita terima, dan kita sama-sama dengarkan pertanyaan persoalan beliau. Ustaz, bagaimana mahu menjadi pendakwah dalam keluarga sendiri, Ustaz? Keluarga saya kucak kacir, Ustaz, dan mohon bantu Ustaz membantu. Silakan, Ustaz. Okey. Saya hanya mengulang lagi apa yang dikatakan oleh Ustaz Ibn Liu, apa yang dikatakan oleh Profesor Muhaya sebelum ni, apa yang dikatakan oleh guru kita Dr. Zulkifli Al-Bakri. Banyak para asatizah kita yang lebih arif yang pernah berada dalam konti ini, mereka menyampaikan jawapan kepada persoalan yang sedang yang dihadapi oleh sahabat kita. Baik, yang pertama apabila kita kena syukur dulu. Allah kurniakan rasa risau dan bimbang terhadap keluarga. Bukan semua orang ada rasa itu. Setengah orang dia tak ada rasa apa-apa pun. Keluarga jauh daripada syariat, jauh daripada Islam, dia tak rasa apa-apa. Alhamdulillah Allah memilih kita untuk rasa bimbang. Bimbang atas dasar agama ini adalah warisan para Nabi. Sebab Nabi-Nabi semua dilahirkan dengan rasa bimbang terhadap umatnya. Alhamdulillah, itu satu modal. Yang kedua, untuk kita menjadi pendakwah dalam rumah tangga kita sendiri, ataupun dalam keluarga kita sendiri, yang paling utama ialah bentuk perhubungan yang baik dulu. Salah kalau kita bertindak tanpa ada perhubungan yang baik. Sebab itu selalu dikatakan bina jembatan dulu sebelum kita menyeberang. Maksudnya kita dah menjadi anak yang rajin. Kalau kita anak, kita dah membantu adik-beradik kita yang lain dan sebagainya. Banyak dah kita letakkan kebaikan pada perhubungan itu hingga mereka merasakan kita orang yang baik. Dan apabila orang yang baik ni dia bercakap aja, orang tidak ada gap kepada ketulusan dia. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Arab jahiliah memang dah kenal Rasulullah tu sebagai Al-Amin sebelum dia jadi rasul lagi. Dia dah ada satu kedudukan yang istimewa di hati orang Arab jahiliah. Jadi kita juga dalam rumah tangga kena ada begitu, kena buat yang baik. Kerana ini susah. Takkanlah kita tiba-tiba kita asyik melayan Facebook saja, kita biarkan rumah kita berselerak, sampah tak bercuci, pinggan tak berbasuh, kita hanya Facebook Islamik saja. Tiba-tiba mak kena lebih Islam lagi, kena ini lagi. Oh, tak bolehlah macam tu. Kena sapulah sampah, kena cucilah pinggan, kena bersihkanlah. Akhirnya bila kita bercakap, orang akan memberi kesan. Jadi itu. Jadi untuk membuat perhubungan yang baik, Ustaz Irwan, kembali kepada tajuk tadi, kita mesti menjadi pendengar yang baik. Salah sekali kalau seorang pendakwah tu dia bertindak untuk memahamkan orang. Salah. Itu tugas dia yang kedua. Tapi tugas pertama pendakwah ialah memahami orang. Jadi bila memahami orang baru ada perhubungan, bila ada perhubungan barulah ada teladan datangnya. Dan yang ketiga, seperti yang selalu dikatakan, mesti kita berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Rasulullah berdoa kepada musuh-musuhnya. Kenapa kita tak boleh berdoa kepada orang yang kita sayang? Jadi kadang-kadang kita hanya risau, kita hanya bimbang, kita akan sedih, tetapi kita tidak berdoa. Itu berdoa betul-betul, menangis, kata Ustaz Ibid, menangis untuk ibu kita, ayah kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita kembali bersama dengan pemanggil berikutnya di talian kita seterusnya. Ila dari Ceras, silakan. Saya Puan Ila dari Ceras. Silakan. Ya. Hello, saya nak tanya Ustaz. Macam mana kita macam mana kita nak didik anak-anak kita supaya mendengar nasihat kita dan mereka boleh ikut nasihat kita? Baik. Silakan,
Ustaz? Ya, selalunya kita berfikir cara macam tu. Ya, bagaimana kita nak mendidik anak kita supaya dia mendengar nasihat. Tapi mari kita ubah sedikit saja, ya. Bukan salah, tidak salah. Tapi mari kita, dengan penerangan kita pada pagi ni, mari kita berfikir begini, ya. Bukan bagaimana supaya anak kita mendengar kita, tetapi bagaimana kita nak menjadi lebih, bagaimana kita nak jadi ibu yang lebih mendengar anaknya, ya. Kadang-kadang punca kita tidak didengari ialah apabila kita tidak mendengar dulu. Jadi sebab itu kita kena hulu dulu, ya, kita kena. Jadi walaupun kadang-kadang subjek ataupun perkara-perkara yang nak disampaikan oleh anak kita tu berbeza dengan kehendak kita. Tetapi apa salahnya dengan kasih sayang seorang ibu kita menjadi pendengar yang baik. Ya, sebab itu sebelum kita memberi nasihat, kita perlu memahami dulu perspektif ataupun pandangan anak kita. Ya, walaupun kadang-kadang perspektif itu berbeza daripada apa yang kita kata. Baik, contohnya, ya, saya mendengar, bila kita mendengar anak-anak kita, jangan hanya mendengar kata-katanya. Ini yang salah dalam kita mendengar. Sebab itu dia kata listening with your heart. Maksud kita kena mendengar dengan the third ears. Maksudnya telinga yang ketiga. Telinga yang ketiga ni adalah hati, ya. Sebab itu apabila kita mendengar dengan telinga dan juga dengan mata. Saya dah katakan bahawa dalam komunikasi ada 3 unsur. Yang pertama kata-kata, yang kedua intonasi, dan ketiga adalah bahasa tubuh ataupun bahasa badan, body language. Jadi sebab itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia mendengar satu soalan, Rasulullah akan memberi pelbagai jawapan. Kerana Rasulullah tidak melihat pada soalan tetapi lihat kepada penyoalnya. Meaning not in word tetapi in people. Meaning, meaning tu ataupun makna ataupun erti satu-satu perkataan tu bukan pada words dia tetapi pada people. Jadi pada diri orang tu. Jadi macam mana emosi dia. Kadang-kadang kalau kita tengok orang tu kata-kata dia macam ni, tapi kita tengok mata dia redup. Kita tengok gerakan tubuh dia, kemudian dia pegang jari dia ataupun dia menggenggam jari dia dan sebagainya. Itu adalah body language yang lebih genuine, yang lebih sejati dan hakiki daripada words saja. Jadi sebab itu kita kena mendengar bukan dengan telinga, tetapi kita mendengar dengan mata dan juga hati. Ini pentingnya. Sebab itu orang kata kita mendengar bukan saja untuk memahami, tetapi untuk menghayati, merasai, ya. Sebab itu kalau kita lihat apabila kita mendengar yang baik, ya, orang nak bukannya penyelesaian kadang-kadang. Orang hanya nak dihargai dan disayangi. Itu saja. Jadi anak-anak kadang-kadang jadi liar, tak mendengar cakap kita, bukan kerana mereka nak melawan sangat, tetapi mereka rasa ni terpinggir. Mereka rasa tak didengar. Ini yang kita. Sebab tu kadang-kadang ada betulnya ahli psikologi mengata, kenapa Mak Rempit, Mak Rempit ini dia kurang menghargai. Kurang dihargai, kurang didengari. Jadi akhirnya dengan moto mereka buat wheeler dan wheeling dan sebagainya tu, mereka nampak supaya mereka dilihat ada keberadaan mereka di dunia. Sebab itu mereka nak mereka disedari dan dihargai. Itu. Baik, masih lagi terus bersama dalam rancangan Islam tu Indah, dan masih lagi juga kita membawakan bersama yang bagi Ustaz Farouk Mak Joy dengan tajuk Tugas Cinta yang pertama. Kita kembali dengan pemanggil berikutnya, Cik Azhar dari Keramat, silakan. Okey, ya, Azhar daripada Keramat. Yang pertamanya saya ingin bertanya bagaimana cara mendengar yang terbaik, contohnya di dalam mesyuarat PIBG. Diadakan mesyuarat tu, saya tengok ada yang baca paper, ada yang bersembang ni, adakah ini dikatakan tidak mengindahkan mendengar. Yang kedua, saya lihat di dalam kuliah di dalam khutbah contohnya ada yang main message, main iPad, main iPhone. Jadi adakah ini boleh disudahkan adab-adab tidak menepati adab-adab mendengar? Jadi minta tak ulas. Baik, terima kasih. Subhanallah, Cik Azhar telah memberi laluan untuk kita berbincang lebih serius lagi, iaitu kita lihat sekarang ni kurangnya mendengar, kurangnya mendengar secara serius di kalangan umat, dan bila kita kurang mendengar secara serius di kalangan umat, kita boleh terus simpulkan kurangnya kasih sayang di kalangan umat. Kerana kita hanya boleh mendengar apabila ada kasih sayang. Jadi saya ingin menjelaskan apa dia ataupun 5 gangguan ataupun 5 hambatan ataupun kekangan dalam kita nak mendengar, Tetapi kelima-lima kekangan ini semuanya berpunca daripada satu saja,
ego. Takabur. Ya. Apabila ada ego, maka kita tidak boleh mendengar. Ya. Kerana ego menyebabkan kita rasa diri kita lebih baik, kita memandang hina orang lain dan kita menolak kebenaran. Itu tanda kibir ataupun ego. Bahasa modernnya ego, tetapi bahasa kitabnya kibir, ya. Kibir. Kibir tu ada 3. Yang pertama, dia rasa dia lebih baik, kemudian dia memandang hina orang lain, dan yang ketiga, dia menolak kebenaran. Baik. Yang pertama kita lihat, ya, gangguan, ya. Yang pertama, penghalang kepada pendengar ialah gangguan. Gangguan itu dalam bentuk kita punya handphone, kita punya bunyi, kita punya perhatian dan sebagainya. Kenapa punca? Kadang-kadang kita bercakap dengan orang tu asyik dengan handphone dia. Kenapa? Dia tak rasa penting kita. Itu saja. Kenapa dia rasa diri dia yang penting? Kerana dia ego lah tu, kan? Sebab tu bila kita kata ego yang menghalang pendengar, orang-orang tak terasa, tetapi kata saya bukan ego, saya okey saja. Tetapi ini tanda dia. Bila kita tanda dia, baru kita dapat tahu ego. Iaitu apabila orang bercakap, kita asyik dengan SMS ataupun dengan WhatsApp kita, dengan itu menunjukkan kita tidak menghormati orang di ini. Kerana apa? Kita tak menghormati kerana kita ego. Itu satu, ya. Jadi ini betul. Sebab tu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hebatnya Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah dipanggil dari satu arah yang lain, kalau Rasulullah menghadapan dia, katalah Rasulullah sedang menghadap di hadapan, tiba-tiba dipanggil di arah kanan. Rasulullah tidak hanya memalingkan wajahnya ke kanan, tetapi Rasulullah akan memalingkan seluruh badannya ke kanan. Artinya apa, Ustaz Irwan? Rasulullah sangat menghormati, sangat menghargai orang yang sedang dihadapinya. Ini kita lihat. Jadi kita tiru Rasulullah. Itu pertama, kita hapuskan gangguan seperti mana yang kita tengok dengan handphone kita sekarang ni. Cuba tengok, kadang-kadang kita pun pening. Dan kita terlibat dalam hal ini, Ustaz Irwan. Kalau kita tak ada orang yang melihat kita dan memberitahu kita. Masuk dalam restoran 5 orang keluarga, ya, semua masing-masing dengan handphone dia. Ya. Apa sebenarnya kita ni? Ya. Di mana ada persaudaraan macam dulu, kita makan setalam, kita makan sehidang, dah tak ada lagi sebab masing-masing sibuk kerana masing-masing merasakan, dengar, ya, urusan aku lebih penting daripada urusan kamu. Itu. Jadi penghalang pertama gangguan. Yang kedua, sifat defensif, sifat mempertahankan diri. Jadi apabila kita terima kritikan, kita terima keteguran, kita take personal. Jadi apabila kita timbul nak mempertahankan diri, bila orang kata kita nak mempertahankan, kita tidak menganggap perbualan itu satu perkongsian, tetapi kita menganggap perbualan itu satu pertandingan. Kita hanya menunggu masa saja dia diam dan kita akan jawab balik. Waktu dia bercakap, kita sedang mereka apa yang kita akan cakap. Kita tak hadam pun apa yang ini. Sebab apa? Kita sibuk defend diri kita. Jadi sifat mempertahankan diri kita menyebabkan kita tidak akan menjadi pendengar. Betul, sir. Jadi kita tak fikir lagi tentang apa dia rasa, apa dia fikir. Kita hanya dengar words dia. Jadi dalam perhubungan, Ustaz Irwan, dalam perhubungan, kita jangan fokus pada idea. Kita fokus kepada orang yang sedang bercakap. Ya, jadi setengah orang dia fokus pada idea saja. Dia tak tengok pada orang dia. Tidak, dalam dengar yang secara yang baik ialah kita fokus kepada orang lebih daripada idea. Baik, yang ketiga, kita tutup minda kita. Kita tutup minda semua seolah-olah aku dah tahu apa yang kau nak cakap. Aku dah tahu. Aku dah dulu makan garam tadi, ya. Aku pangkat aku lebih tinggi, aku lebih senior, ya. Aku dah tulis berapa buku, kau baru 1-2 buku. Kau merangkap, aku seorang pendakwah tersohor, ya. Kau baru nak bertatih. Jadi artinya bila kita tutup minda, orang yang menutup mindanya akan menutup telinganya. Ya, orang yang menutup mindanya akan menutup telinganya. Sebab tu orang kata when you close your mind, you close your eyes. Ya, kita tidak akan, you close your eyes and your ears. Maksudnya eyes tu bukannya mata kita nampak, tetapi mata hati kita sudah tertutup. Telinga kita yang di hati kita pun kita tutup. Itu yang the third eye dan the third ears kita tu. Baik, yang keempat, apabila kita timbul nak projection, nak menonjol diri. Orang yang nak menonjol diri ni, dia menganggapkan cerita dia lebih penting. Sebab tu orang belum habis, dia potong. Orang belum habis, dia betul. Sebab dia nak menunjukkan idea dia. Aku lebih bagus. Dia rasa diri dia dan fikiran dia lah yang lebih dominan daripada orang yang dihadapinya. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang paling penting, assumption, andaian. Kita judge dah.
Sebelum dia cakap kita dah judge dah. Sebab tu orang kata siapa yang suka menghukum tidak sempat memberi kasih sayang. Dan bila kita tidak sempat memberi kasih sayang, kita tidak akan sempat mendengar. Maksudnya you kata apalah, tak kira dah ada persepsi. Prejudge ni kata kita sebelum apa-apa kita dah hukum, kita dah ada sangka buruk Ustaz Irwan Jadi kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang kita buka radio, kita dengar satu ustaz tu ataupun satu figur, dia ni tak boleh, terus kita ubah channel lain sebab kita dah ada persepsi, kita dah ada penghakiman kepada dia. Jadi inilah yang menghalang kita mendengar dengan baik, imam dalam khutbah ataupun dalam mesyuarat. Jadi ego ni Allah benci. Itu yang kita kata. Sebab itu sifat mendengar ni ialah tanda kita tidak ego. Sebab ada perkara-perkara tadi yang kita sebutkan itu sebagai muhasabah lah. Kena berhati-hatilah kita ego lah tu Baik, Alhamdulillah. Ustaz, saya kira ni satu pertanyaan terakhir dan juga boleh menyimpulkan bersama dengan tajuk yang kita bawakan pada kali Ustaz daripada pendengar kita di Facebook. Katanya, bagaimana cara terbaik kita hendak besarkan kecintaan kita pada Allah, pada Rasulullah serta Al-Quran. Mungkin ulasan terbaik daripada Ustaz sebagai penutup. Bagaimana kita nak besarkan, banyaklah jawapan yang boleh kita ambil ataupun yang telah pun dijelaskan oleh ustaz-ustaz kita, para murabi kita. Tapi saya ingin mengikat dengan perbincangan kita, iaitu tugas cinta yang pertama mendengar sebab tu yang kata seorang ulama bernama Hakim, dia kata kalau kamu ingin mendengar Allah bercakap kepada kamu, bacalah Al-Quran. Kerana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Kita anggap setiap ayat tu diturun untuk kita buat kali pertamanya kalau kita membacanya. Dan kalau kamu pula ingin memperdengarkan ataupun bercakap-cakap dengan Allah, hendaklah dirikan solat. Jadi rupanya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, dua cara inilah. Yang pertama, kita banyakkan membaca Al-Quran, dan yang kedua, kita banyakkan solat. Jadi sebab tu selalu dikatakan solat ini adalah tiang agama. Sebab itu kalau kita kata orang tu hidup dia dah lintang pukang, orang putih kata haywire lah, dah lintang pukang, semua kucak kacir hancur orang kata. Jadi dia kata, Ustaz tolong bagi panduan, saya nak mula daripada mana ni, yang ini dah rosak, yang ini dah rosak, semua rumah ni macam runtuh lah. Mulakan dengan membina tiangnya, mulakan dengan kita betulkan solat kita. Ini penting solat kita. Yang kedua, kita akrab balik dengan Al-Quran. Akrab balik dengan Al-Quran ini tidak semestinya dengan mushaf, tetapi dengan kuliah-kuliah ilmu. Kuliah-kuliah ilmu yang ayat Quran itu dihuraikan, diperjelaskan, yang direlate dengan ataupun dikaitkan dengan kehidupan kita. Artinya kita cari dua perkara ni, cari pertama solat dan kedua cari Al-Quran balik, dan insya-Allah kita akan meningkatkan kecintaan kita. Kalau pertanyaan ini diajukan, artinya orang ni yang bertanya ini artinya mereka ada lagi rasa nak mencintai Allah. Jadi mari kita tingkatkan solat kita, mari kita tingkatkan akrab kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Selain daripada itu, rujuklah kembali kepada kuliah-kuliah yang selalu kita dengar, iaitu tentang bagaimana nak mengenal Allah, bagaimana kita menghadapi ujian-ujian daripada Allah. Semua itu jalan yang dikatakan jalan mujahadah, jalan muhasabah, muraqabah, semua itu adalah jalan-jalan untuk kita membesarkan Allah di dalam hati kita, insya-Allah.